Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul lagi pada malam ini, insya-Allah menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan kitab Akidah Islam berdasarkan manhaj salaf. Okey. Mana kita kali tadi kita bincangkan, kita bawa tentang tajuk pembawa tauhid siapa? Kita kata adalah para anbiya, dan kemudian zaman pengarangan karya-karya buku akidah tu ketika itu mula dikarang. Cuma macam kita sebutkan itu, pengarangan tersebut adalah untuk membalas balik kerosakan yang dibawa oleh ahli bid'ah ke dalam akidah yang sebenar. Jadi jelas kita bincang itu, dan kita kata antara karya yang awal adalah kalau benarlah Abu Hanifah rahimahullah, cuma dia kata lepas tu bertali arus, okay? Dan berterusan sampai hari inilah. Ini menolak tanggapan setengah orang menyatakan tokoh pertama bicara ke ilmu tauhid adalah Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, yang 324 seorang, 333 seorang lahir mati meninggal pada tahun berkenaan. Jadi salah lah. Sebab tu kalau orang kata orang tu kata itu, sebab dia tahu bahawa kitab tauhid itu sendiri atau ilmu tauhid itu sendiri memang disampaikan beriringan dengan pembelajaran hadis dan pembelajaran Al-Quran itu sendiri. Okey, bahkan tak ada kitab kitab tauhid yang terbesar berbanding Al-Quran. Kan? Sebab tu kalau dia kata macam Nu'man Ali Khan kata akidah tak ada dalam Quran tu, ada sesat. Baik. Betul, nanti besok lusa dia datang cakap kat Malaysia juga. Bagus. Baik. Faedah ilmu tauhid. Hari ni kita sambung faedah ilmu tauhid. Tauhid mempunyai banyak faedah dan kelebihan. Antaranya ialah tauhid mengundang kebaikan di dunia dan juga akhirat. Yang bawa kebaikan dunia akhirat adalah tauhid. Dan memang kita kata kerana ialah penerimaan amal, kebahagiaan, bahkan gelaran kita sebagai mukmin hanya dapat dengan adanya tauhid. Kalau dia kata tauhid tak ada, dan janji Allah Taala juga hilang daripada kita. Macam orang kata wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, ada menjadi hak untuk kami membantu orang beriman. Atau orang kata innallaha yudafi'ul ladzina amanu, Allah Taala mempertahankan orang beriman. Semua janji Allah Taala, janji dalam Quran Karim untuk orang beriman. So kalau tauhid tidak ada, macam mana iman tu boleh muncul? So termasuk janji-janji duniawi yang Allah Taala berikan untuk jadi mengkhalifahkan kita di muka bumi dan sebagainya, semua berkait dengan masalah tauhid. So tauhid tidak ada, macam mana benda tu boleh berlaku? Sebab tu boleh dapat. Sebab tu kebimbangan, kadang-kadang para ulama bahaskan kebimbangan kita adalah bila kita hilang janji Allah Taala yang duniawi, janganlah sampai kita hilang janji Allah yang ukhrawi. Dunia tu macam dah hilang sangat, dah banyak hilang. Umat Islam kita kehilangan janji duniawi yang Allah Ta'ala janjikan untuk orang beriman, yang para sahabat dapat janji-janji tersebut. Mereka perolehi janji berkenaan. Yang macam kita sebutkan, tak sampai berapa tahun daripada kewafatan Rasulullah SAW, Abu Bakar merintah 2 tahun, Umar merintah 10 tahun. Tapi tengah-tengah pemerintahan Umar tu jatuh Rom dan Parsi kepada umat Islam. Islam tersebar meluas. Sedangkan kita kata Islam ni, orang Arab pada asalnya bukanlah bangsa yang memandu atau mentadbir dunia. Dia bukan pemerintah dunia, pengembala kambing je. Tapi Allah Ta'ala angkat mereka daripada pengembala kambing menjadi ketua kepada seluruh umat. Hanya dengan apa? Tauhid, dengan iman. Iman mereka tu yang menjadikan sebab mereka dapat segala janji Allah Ta'ala. Okay. Tauhid merupakan sebab terbesar bagi melepaskan kesukaran di dunia dan juga di hari akhirat. Membendung hukuman di dunia juga di akhirat, dan mengundang segala nikmat dan kebaikan. Memang macam kita kata, mesti sebutkan sebab melepaskan kesukaran dunia. Macam contoh macam kata-kata Nabi Nuh alaihi salam pada kaum dia.
Kan dia kata fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku kata pada ya Allah, aku cakap pada kaum aku, minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, sungguh dia amat mengampunkan. Oh, ni style macam pakai serban macam kanlah. Bismillah. Okey. Korang cakap, aku tak cakap, korang cakap. Baik. Okey, baik. Jadi, maksud dia dalam ayat berkenaan, Allah katakan, Nabi Nuh kata, Fakultu astaghfiru rabbakum. Aku kata pada kaumku, Surah Nuh, aku kata pada kaumku, istaghfiru rabbakum. Minta ampunlah Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara. Dia sangat-sangat mengampunkan. Kalau kamu minta ampun, yursilis sama alaikum midrara. Dia akan utuskan hujan kepada kamu mencurah-curah. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Dia akan berikan kamu banyakkan kamu daripada harta dan juga anak pinak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan jadikan untuk kamu kebun-kebun, jadikan untuk kamu sungai-sungai. Jadi maksudnya kalau di situ memang jelas bila mereka balik pada beriman dengan Allah Taala, janji Allah Taala adalah kat situ dia orang akan dapat apa yang Allah Taala janjikan, pelepasan daripada kesukaran dunia. Bahkan apa lagi akhirat lah. Akhirat lagi besar. Dan membenuh hukuman dunia. Dan kalau dia kata kaum tersebut tak beriman, maka Allah Ta'ala akan hukum mereka. Kan sebab apa itu dah seruan para anbiya. Kan ini akhafu alaikum azab yaumin syadid. Azab yaumin alim. Aku bimbang pada kamu azab hari yang sangat dahsyat. Ini boleh buka dalam surah Hud. Kata-kata setiap para nabi. Mula daripada Muqaddimah, kemudian Nabi Nuh cakap benda yang sama, Nabi Hud cakap yang sama, Nabi Saleh cakap benda yang sama berkenaan dengan kenapa diorang sibuk ingatkan. Sebab kalau anda kata mereka tak beriman, tak ada tauhid kepada Allah Ta'ala, nescaya hukuman Allah Ta'ala kepada mereka sangat segera, sangat cepat. Dunia atau lagi akhirat lah. Dan juga mengundang segala nikmat dan juga kebaikan. Apa kebaikan kita dapat? Macam ayat tadi kata, memang itulah kita perolehi dengan iman kita. Okey, C. Tauhid menghasilkan keamanan yang sempurna di dunia dan juga akhirat. Firman Allah Ta'ala dalam Quran, dalam surah Al-An'am 82. Allah nyatakan, Alladina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bizulmin, dan tak campur iman mereka dengan kezaliman, yakni kesyirikan. Yang siapa jelaskan itu adalah kesyirikan? Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menjelaskan. Bahkan bila kita belajar usul tafsir, ini antara hadis ayat Quran yang datang dalam hadis Nabi, menunjukkan Nabi terjemah kepada para sahabat maksud perkara-perkara mereka tak faham. Antara mereka tak faham zulmin tu. Zalim tu maksud apa? Dia ingatkan dosa. So para sahabat datang jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, kami tak mampu ayat ni. Lalu Nabi kata, kan, ia bukan macam kalian maksudkan. Ia tidak ada kalian dengar kata-kata hamba Allah Ta'ala yang soleh itu Luqman. Tatkala dia berkata pada anak dia, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan sekutukan dengan Allah. Ayat Luqman 13. Inna syirka, syirik itu la zulmun azim, benar-benar zalim paling besar. So Nabi terjemahkan maksud zalim ni adalah syirik. Sebab tu jangan pakai ayat ni untuk apa? Sekat jalan raya ke. Saya ingat dulu zaman demonstrasi bersih. Ada imam atas mimbar baca ayat ni. Tuan-tuan sekalian, adalah menjadi kezaliman untuk menyekat laluan orang ramai. Saya macam, kita duduk baru tadi ngajar dalam kelas. Dah datang masjid dia orang cakap macam ni. Kita macam pandang muka dia. Hai. Kan? Dia pakai ayat ni untuk maksud zalim. Jangan sekat orang, jangan anai orang. Kan, menyebabkan orang tak boleh menyaga dan sebagainya. Firman Allah Ta'ala dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi, dia baca ayat ni. Dia baca ayat ni. Walaupun sebenarnya zalim dekat sini adalah syirik. Bukan maksud dia menganiaya orang tu. Boleh, memang tak akan boleh. Tapi masalah ayat ini particularly. Sebab apa? Sebab maksud dia Allah Ta'ala kata, orang-orang beriman dan tak campurkan iman mereka dengan kezaliman, ini dengan kesyirikan, ulaika lahumul amn. Mereka lah orang-orang untuk mereka keamanan. Siapa nak aman? Maka jangan campurkan iman dengan kesyirikan. Wahum muhtadun, dan mereka mendapat petunjuk. So para sahabat Nabi clear. Bila dengar macam ni, okey, kami faham. Kalau dia kata suruh kata dosa, ayyuna la yuzlimu nafsah. Siapa di kalangan kami tak menganiaya diri sendiri. Dia orang takut zalim ni maksud dosa. Tapi Nabi kata zalim kat sini maksud syirik. Okey. Tauhid menghasilkan petunjuk yang sempurna dan taufik untuk mendapatkan pahala kebaikan. Dan tauhid menghasilkan petunjuk yang sempurna. Maksudnya orang alladzina amanu zadahum huda. Dan orang yang beriman, Allah tambah untuk mereka petunjuk.
Kan zadahum huda wa atum taqwa, atau datangkan ke dalam diri mereka ketakwaan mereka. So maksudnya kalau dia kata orang tu beriman dan takwa datang. Orang tu beriman, hidayah datang. Tentu bahkan dalam surah Al-Baqarah kan ayat ketiga kan. Bila orang katakan ayat kedua kan orang kata hudal lil muttaqin, petunjuk untuk orang bertakwa. Quran petunjuk untuk orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. So sifat tu ada sifat mukmin yang tauhid, mengesahkan Allah Taala, solat pada Allah Taala, bayar zakat, keluarkan harta kerana beriman dengan janji Allah Taala di akhirat nanti. So itu semua tu benda yang berhubung kait itu dengan untuk menghasilkan petunjuk yang sempurna dan taufik. Dan penempatan pada kebaikan. Taufik ni kan kita sebut beza sikit dengan hidayah. Hidayah ni tunjuk ajar, yang mungkin dipegang oleh ustaz. Bahkan para anbiya, para rasul hanya hidayah irsyad. Hidayah taufik hanya daripada Allah Taala. Ini dibawa kita sampai ke tempat tu. Dijadikan hati kita nak untuk mendengar kebaikan. Jadikan diri kita diam ataupun menerima tanpa penentangan. Itu taufik Allah Taala. Adapun kalau dia kata tunjuk ajar, semua orang boleh tunjuk ajar pada kita. Baca sendiri dalam buku pun boleh, mungkin tunjuk ajar tu ada. Tapi adakah hati kita akan ikut? Itu taufik Allah Taala. Sebab tu taufik Allah Taala yang kita minta setiap hari tu kan, ihdinas siratal mustaqim tu, walaupun dah dapat jalan lurus, tapi kita minta juga sebab kita nakkan taufik Allah Taala, jangan sampai kita beralih daripada jalan kebenaran. Baik. Tauhid menyebabkan Allah mengampunkan dosa dan menghapuskan segala kesalahan. Dalam hadis kursi yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, menjelaskan, ini antara yang disebut dalam Sunan Tirmizi ayat 34, hadis nombor 3463. Nabi kata, Allah Taala kata, ya bena Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya, sesungguhnya kalau engkau datang kepada aku dengan sepenuh bumi kesalahan-kesalahan. Salah banyak sangat. Kalau kau datang, Allah Taala kata, kalau kau datang kepada aku dengan sepenuh bumi kesalahan-kesalahan, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, kemudian kau bertemu aku dalam keadaan kau tak sekutukan aku dengan apa pun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, pasti aku datangkan engkau dengan sepenuh bumi juga keampunan. Allah Taala balas balik dengan tidak mensyirikkan. Sebab tauhid ada opposite kepada syirik. Sekarang kata ada kesyirikan dan takkan selamat. Sebab tu kadang-kadang bila kita bincang tajuk ni, yang kita sibuk kuburiah lah dan sebagainya, capal gantung kat kepala dan sebagainya, tangkal wafak, kan orang kata tak apa, ada syekh kita kata boleh. Benda ni masalah pembukaan pintu syirik. Bagi kita tak kisahlah orang tu nak, bukan maksud kita galakkan orang buat dosa. Orang kata ustaz mengajar sunnah ni sibuk dengan tentang syirik. Syikin. Dia ada buat kartun dulu. Kartun apa dah kan. Sikit. Kita sebut syirik. Kan? Syirik. Sebab apa? Sebab syirik ni takkan diampunkan. Bahkan peluang keampunan tu habis. Habis langsung. Adapun kalau datang tanpa menyekutukan Allah Ta'ala, peluang untuk diampunkan. Walau mati berzina, mati minum arak, mati berjudi, mati makan rasuah sekalipun, Allah Ta'ala boleh ampunkan. Jangan syirik je. Bukan bererti kata lah buat. Patutlah ustaz tu tak dia sokong kawan tu. Kan? Pasal dia bagi dia rasuah ni halal. Siapa cakap halal? Siapa kata halal? Menipu. Kan? Dalam berceramah sebagainya. Siapa kata halal? Dalam Islam matlamat tak menghalalkan cara. Biar macam mana keadaan sekalipun tak boleh halalkan cara. Cuma tadi adalah. Ada yang mau tak tanya saya. Dia kata, ustaz, dia dulu jaga sekolah tahfiz, mana entah. Disebutlah, saya macam tak dengar sangat. Lepas tu dia kata, ketika dia jaga sekolah tahfiz tu, budak-budak sekolah tahfiz tu ada baca buku-buku wirid-wirid, tak siapa punya rekaan tak tahu. Jadi lepas tu apa dia buat? Dia ambil buku-buku tu, dia simpan bawa balik rumah dia. Lepas tu dia orang cari tak jumpa. Dia kata tak tahu. Lepas tu dia kata apa hukum dia, Ustaz? Pada ulang balik ke? Dia kata tak payah ulang balik lah. Tak, bukan, ini bukan menghalalkan cara. Macam kisah Ibrahim ketika dia pecahkan. Pasal dia kata lepas dia alihkan tu baru tukar dengan azkar sabah wal masak. Baru pakai
Zikir-zikir pagi petang macam mana datang dari hadis Nabi SAW. Kalau tidak, sekali lagi buku tu ada, mampus tak tukar. Diorang akan sibuk dah baca buku tersebut. Kadang-kadang himpunan orang manusia patut-patut dengan lafaz-lafaz mereka sendiri. Kalau benda daripada Nabi diorang susun pun kecil sikit lah bentuk dia punya kata teruk dia. Macam Hasan al-Banna, kan ma'thurat yang himpunan Hasan al-Banna tu, dia bentuk benda, mula baca ini, lepas baca ini. Nabi tak baca macam tu pun tiap-tiap hari. Hari ni sahabat tu dengar Nabi baca ini, besok lusa kawan tu dengar baca yang satu lagi. Bukan Nabi baca panjang macam tu, tak bergerak kot, kan? Tak bergerak kalau macam tu, nak jalan je tak boleh, maksurat tak boleh baca. Itu sebenarnya kalau ikut maksurat tu dia lebih cenderung kepada style tarikat. Sebab tu dia letakkan wazifah sughra, wazifah kubra, tugasan kecil, tugasan besar. Yang biasanya bila orang masuk tarikat, guru dia kata, amal ni 100,000. Lepas zikir nanti datang jumpa. Tu ni amal ni pula juta, amal ni pula. Dia akan ikut guideline macam tu. Adapun dalam konteks kita kan, macam ayat semalam kita baca kan, Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang beriman, berzikirlah kamu mengingat Allah Ta'ala dengan zikir yang banyak, tak ada limit. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah memuji Allah Ta'ala, menyucikan Allah Ta'ala awal pagi hingga awal malam. Dan tak ada timbul tajuk batasan. Bahkan ikut susunan tertib tu pun tak ada. Jadi kalau dia kata orang tu susun daripada hadis Nabi pun kita kata rendah lagi lah, okey lagi lah. Tapi ini tak ada pun daripada hadis Nabi. Semua daripada rekaan dia sendiri. Zikir tok ni bagi, pakcik tu bagi, dia kumpul sekali, boleh letak untuk bacaan. Tadi lah macam saya kata, dia tanya, apa hukum tu Ustaz? Sebanyak muka dia kan. Payah juga jawab, saya kata. Entah macam Nabi Ibrahim lah kot. Kan bila tanya siapa pecahkan patung-patung ni, bal fa'alahu kabirum hadha, pakai buat tuan yang besar tu. Mana dia pasal dia tolong budak-budak tadi tinggalkan amalan berkenaan. Tapi cara lain cakap dia tak dengar. Ambil kutip dia simpan kat rumah dia. Orang tanya mana pergi, dia tahu. Dia kata. Tapi realiti dia ini kadang-kadang bentuk yang kita kata apa, bukan masalah mana cara. Saya tak boleh nak kata halal 100%. Tapi untuk pulangkan balik sampai budak tu buat balik, saya kata tak boleh lah. Patut tak saya pulang balik? Saya kata tak, jangan pulang balik. Lepas tu kalau kata halal ke tidak, saya tak boleh kata halal. Faham tak? Tu cakap halal tu kan. Soalan saya kata matlamat menghalalkan cara. Menipu tak boleh. Hatta Ibrahim AS ketika kisah tu, kan ketika syafaat diminta nanti, dia bimbang tajuk tu. Tipu dan perang. Dia tiga yang Nabi sebut, tipu dan perang. Ni tiga. Bila perang pula dengan orang kafir, bukan dengan Muslim. Dengan Muslim ni jangan kata jihad. Ayat tu sangat masalah. Muslim dipanggil islah, dakwah islah. Kita ajak orang baikkan orang, ini panggil islah, bukan jihad. Word jihad tu kadang-kadang agak berat sebenarnya penggunaan dia. Itu jihad politik, jihad sikit. Lafaz tu jaga sikit. So kalau dengan orang kafir, ya. Kalau dengan Muslim, Muslim, then masalah. Sebab tu ada satu buku dulu yang diterbitkan di Jordan kot, saya Darul Bayarik. Dia terbitkan Jihad wal Qital, jihad dan peperangan dalam syariat Islam. Buku tu 3 jilid. Tahu tak? Diorang buat petition mahkamah biar buku tu diharamkan. Sebenarnya kalau buku tu dibaca, ISIS tak lepas. ISIS tak halal. Khawarij punya cara tak halal. Kita tipu sama Muslim haram. Tak boleh. Sebab dia tak boleh kata jihad mesti Muslim dengan kafir. Muslim dengan kafir boleh jihad. Kalau Muslim panggil perang fitnah. Hatta dia sebutkan contoh. Ketika perang apa? Teluk. Perang Teluk. Iraq dengan Kuwait dan sebagainya kan. Dia kata ini perang fitnah. Bukan perang, bukan jihad. Bukan jihad dia kata. Tapi buku tu pasal dia berikan gambaran tepat. Cepat-cepat tau. Cuma sekarang dalam PDF ada lah. Dalam PDF ada. Tapi secara bercetak tak wujud dah buku tu. Pasal dia ambil perintah mahkamah, petition mahkamah. Tak tahu siapa. Dia kata kerajaan Israel. Dia keluarkan perintah, dia minta perintah mahkamah daripada kerajaan Jordan sekat buku tu daripada diterbitkan. Siapa sempat beli ada. Siapa tak sempat beli, buku tu tak ada dah di pasaran. Tapi dalam bentuk PDF ada lah. Nak ceritakan dalam buku tu dia bagi contoh yang sangat betul. Pengertian jihad yang sebenar.
Kan sebab tu saya ulang berkali-kali, saya kata, nak pergi perang, jihad fisabilillah, mesti ada pemerintah. Mesti ada pemerintah. Berkali-kali kita sebut. Sebab dalam buku tu dia buat guideline tadi. Kalau tidak kita macam dengar, apa jadi kat sini? Mari kita ambil parang. Tak boleh. Dengar kat sini ambil parang. Kat sini ambil pisau. Beli pisau mahal, pisau sembelih tu. Beli sembelih lembu, dia pergi nak sembelih orang. Tak boleh. Tak boleh. Jangan sekali buat. Tanpa ada arahan kerajaan, tak boleh buat. Sebab benda depan kita, orang pukul kita, kita pertahanlah diri. Nampak depan orang kita, ada orang nak pukul orang, nak bunuh orang, kita masuklah campur. Tak apa. Itu tak ada masalah. Dia cerita dia pasal dalam konsep perang ni, kita retaliate. Orang tu serang kampung kita, kita serang kampung dia balik. Benda macam tu tak boleh berlaku tanpa kerajaan. Tak boleh campur tanpa kerajaan. Buku tu diorang stop. Waktu kami di Yaman dulu, buku tu dihentikan cetakan. Diorang keluarkan perintah mahkamah, stop pencetakan buku tersebut. Pasal buku tu berikan gambaran yang sangat-sangat penting untuk umat Islam jangan salah faham apa itu jihad. Sebab tu saya kata berkenaan dengan jihad, bila perang, dalam peperangan tu dengan orang kafir. Yang Nabi kata, aku tak kira pembohongan. Kata-kata orang dalam peperangan, kata-kata suami pada isteri, isteri pada suami. Dan tahu kan kenapa? Lah bini tanya, kan suami tanya, bini tanya, bang, makanan saya sedap tak hari ni? Awak jawab apa? Walaupun masin, awak jawab apa? Sedap. Jangan gila cakap. Awak janganlah cakap kata tak sedap. Memang masalah, walaupun tak sedap. Ya, tak masak dah lah. Tak masak. Janganlah komplain. Bahkan makan muka lain macam pun, bahkan makan biasa 3 pinggan, hari tu makan sepinggan pun jadi masalah. Makan juga. Ini bukan cerita kisah benar ni. Dia memang bukan sebab apa? Sebab dia cara perkahwinan. Macam juga bila suami tanya isteri, abang handsome tak? Walau tak handsome, cakap apa? Handsome lah. Gelak muat. Betul lah. Kan jaga hati kan? Abang handsome lah, tampan lah, kacak. Cakap lah. Tak apalah, cakap lah. Pasal benda tersebut untuk suami isteri tak salah. Walaupun abang-abang tak pakai Tesla, benda sekejap je buat dunia ni kan. Tak lama. Tesla tu pun nama nanti outdated juga. Sebenarnya realiti dia memang begitu keadaan sebenar. Memang kita kata tak boleh cakap tak boleh cakap benar sangat. Faham tak? Kena cakap benda yang dia nak dengar. Kan? Kalau ada bini 2, lepas tu bini pertama tanya, abang sayang saya ke sayang bini satu lagi? Jawab apa? Awak lah. Lebih. Lebih. Yang satu lagi, tanya, kita jawab apa? Ya, awak lebih sayang. Jangan cakap. Saya sayang awak. Tapi sayang, bahkan kadang-kadang ayat contoh macam saya sayang awak tapi saya sayang Allah lebih lagi. Jangan cakap macam tu. Kadang perempuan benda tu pun sensitif. Awak lebihkan ini agama daripada saya. Memanglah pun mestilah lebih agama daripada awak. Tapi problem dia kadang-kadang benda macam tu pun perempuan tak boleh bandingan. Alang kalau dia masak, mak mentuk, bukan mak kita, mak dia. Dia masak, mak dia masak. Kita makan mak dia masak lagi banyak dia makan dia masak. Balik rumah, balik dari kampung nanti dia masak macam mana mak dia masak, tengok kita makan banyak mana. Akak gelak sebab apa? Orang perempuan gelak. Tapi itu realiti dia tu. Dia kata, aku tak kira pembohongan. Dan aku tak kira pembohongan, orang yang mendamaikan di antara orang bertelagah. Tu kawan tu kata, dia kutuk aku tak? Kita kata apa? Tak ada lah. Lepas tu kan jumpa orang tu. Dia cakap apa? Kita jangan cakap benda betul. Nabi kata, aku tak kira pembohongan. Dalam ni tak termasuk dakwah. Dakwah tak masuk. Kan? Matlamat dalam kita tu, bila budak kawan tu kata, macam mana Ustaz? Tak boleh pulang balik lah. Kalau tak pulang balik kan orang baca balik buku-buku pelik tu. Tak lah. Saya dah cakap halal 100% tak boleh. Patutnya Islam tak ada matlamat menghalalkan cara. Tak ada matlamat menghalalkan cara. Itu yang asas. Tak boleh kita kata bahawa halal. Macam kita kata Ibrahim AS pun, dia pun takut. Nabi Ibrahim AS dia pun takut. Dia kata nafsi, aku telah bohong 3 pembohongan. Dia fikir benda tu macam kesalahan. Walaupun sebenarnya nampak betul kan. Ataupun dia cakap benda tu macam double meaning. Ala kuliah lah. Okay, jadi baik. So, jadi kita kata kat sini,
Mana kalau dia kata datang dengan mana-mana dosa sekalipun, harta rasuah, harta sekian, janji tak syirik saja, maka Allah Ta'ala akan datangkan dengan keampunan sebanyak mana pun dosa kita. Sebab itu yang kita kata syirik ni kita tekankan sangat. Sibuk kan orang kata syirik lah paling besar. Kalau yang lain-lain Allah Ta'ala ampunkan. Hatta dia pergi malam kan Pak Imam pergi sekodeng orang, pun boleh ampun lagi. Buatlah jahat mana pun, jangan syirik. So ini satu part yang takkan diberikan peluang. Yang lain tak ada masalah. Dan bahkan Nabi SAW ketika diperangi oleh orang musyrikin Mekah dahulu, kan syirik lah. Kenapa musyrikin Mekah? Pasal diorang ada idol yang lain selain Allah Ta'ala, yang diorang sekutukan dengan Allah Ta'ala dan doa, harapan, rayuan dan sebagainya. Nasib baik, nasib malang, diorang ada tempat tuju. Sebab tu kenapa walaupun benda yang lain, Nabi ni baik, akhlak mulia, amanah, jujur, tak ada siapa kata dia jahat. Bahkan Nabi SAW ketika hari baginda mula berdakwah pada kaum dia naik atas bukit Safa, dia panggil semua orang, dia semua datang kan, siapa tak datang nak hantar wakil. Nabi kata, kalau aku kata belakang bukit ni kan, Makkah kan lembah, Nabi kata kalau aku kata bukit ni ada tentera nak serang kamu, apa pendapat kamu? Dia kata, ma jarrabna alaika kadiban, kami tak pernah test kau bohong walau sekali pun. Kami tak pernah test kau bohong walau sekali pun. Nabi kata, fa inni nadhirul lakum, kalau macam tu aku adalah peringatan kepada kamu, baina dai adzabin syadid, sebelum datang azab yang pedih. Ketika tu doang tak boleh terima. Bahkan lebih dahsyat bukan setakat peringatan tadi, pasal tolak Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Kan macam dalam surah Sad ayat ke-5 kan, aja'alal alihata ilahan wahida, adakah dia Muhammad nak jadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ni satu Tuhan saja? Inna hadza la syai'un ujab, ini perkara pelik betul. Kita banyak Tuhan, tiba-tiba dia nak jadikan Tuhan satu je. Ada ke patut? Ini nampak tak? Tajuk itu. Kalau kita bersetuju kan, ini guna Habib sekian, yang tu Habib itu, ini Habib ini kubur sekian, ini kubur ini. Kalau kita happy tu, gelaklah kita. Problem kita ajak sembah hanya Allah, itu pun masalah. Kenapa? Ada selain Allah Ta'ala ke boleh makbulkan doa awak? Tapi tok guru kita kata, ambil lah. Itu masalah sebenarnya. Bukan benda lain pun, inilah masalah yang sebenar. Menyampah dengan kita, kata menyampah dengan sekian kan. Kalau tengok macam Said Mamduh yang karang buku Rad Syekh Albani rahimahullah, kes tajuk masalah kubur lah. Dia kuburiun, dia suka minta kat kubur. Kawan ni bantai dia. Syekh Albani pula tasihkan hadis yang berkaitan dengan tajuk, menentang tajuk ajaran dia. Itu dia marah sangat tu. Itu masalah sebenar, bukan masalah lain. Percayalah cakap saya. Bukan masalah kunut subuh, bukan masalah kunut subuh, bukan masalah zikir lepas solat. Tapi ia berkait dengan masalah apa? Kesyirikan yang dibuat dalam proses tadi, doa, pengharapan dan sebagainya. Baik. F. Yang keenam, tauhid menyebabkan seorang dimasukkan ke dalam syurga. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, Sahih Bukhari 6933, dia kata, annahu man mata la yusyriku billahi syai'a dakhalal jannata, bahawa sungguhnya sesiapa yang mati tidak menyekutukan dengan Allah Ta'ala sesuatu pun, maka dia pasti masuk syurga. Ini syarat. Lain tak ada. Bukanlah kita kata halal buat dosa lain, macam kita tekankan tadi kan, bukan halal dosa lain, tapi masalah inilah benda paling besar. Yang lain kita baiki, tapi yang ini kalau langgar tak ada maaf bagimu. G. Tauhid penyebab terbesar memperoleh keredaan dan syafaat daripada Rasulullah SAW pada hari kiamat kelak. Keredaan dan syafaat Rasulullah SAW pada hari kiamat kelak diperolehi dengan ini. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menjelaskan Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari hadis 97. Nabi SAW bersabda, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati, manusia paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat nanti, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsi, adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah tulus daripada kalbunya atau daripada dirinya. Maksudnya dia bukan cakap saja, tapi memang benda tu sangat-sangat benar dalam diri dia. Tak ada Tuhan kecuali Allah Ta'ala, tiada sembahan kecuali Allah Ta'ala. Maka orang ni yang paling bahagia dengan syafaat Nabi, bukan yang menyanyi, bukan yang bergendang. Orang kata, ustaz ni saja nak cik pasal ke? Kalau orang kata kat kita kan nak syafaat, kita buat maulid.
Ni Nabi sendiri bagi tahu bahawa orang paling bahagia adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah tulus daripada hati dia, pada jiwa dia. Orang inilah paling bahagia dengan syafaat Nabi. Bukan dengan orang yang bergendang tadi. Bukan dengan orang yang kalau kata banyak selawat, dan banyakkanlah selawat. Bukan dengan menyanyi, bukan dengan gendang. Pelik kan? Tak tahu kenapa hari ini mari berselawat. Lepas tu gede-gede kan? Tak tahu, tak gede-gede tak boleh. Mana kena gede-gede apa? Yang hari tu orang buat kat mana? Kat Pahang, kat Perak lepas tu semua tauliah kena sekat. Lepas dia buat program tu, semua tauliah tak lepas lah. Tak boleh buat ceramah orang lain. Semua digantung. Bahagian mungkin ada yang cakap kot. Tapi realiti betul lah. La ilaha illallah al-malik. Gitu. Kau kenapa? Kan kita tengok benda tu, kalau dia kata orang Yahudi buat, kenapa orang buat macam tu? Gembira, happy sangat. Dia kata macam happy sangat. Awak budak-budak ke? Astaghfirullahalazim. Kau dapat coklat lompat-lompat. Bukan macam tu cara dia. Dia masalah dia macam ni. Ketika kegembiraan, kita happy sangat, terlompat-lompat macam, bestnya kan? Tak ada hal. Tapi bukan maksud ketika berzikir dia kena buat macam tu. Dia kahwin kan. Dia cerita Ja'far yang Nabi kata anta minni wa ana minka, lepas tu kawan tu terlompat-lompat, gabung dengan zikir. Dia kahwin kan hadis tadi. Kisah ini kahwin. Kalau boleh lompat-lompat depan Nabi happy, zikir lompat-lompat pun salahnya. Dia tak faham betul. Bukan Nabi tak tunjukkan cara zikir yang bagi dia tunjukkan. Bukan para sahabat tak berzikir, dia je berzikir. Berselawat, para sahabat tak berselawat, dia orang je berselawat. Awak rasa-rasalah bila dia Nabi sebut kan tentang, Nabi kata macam contoh hari Jumaat kan, Nabi kata hari terbaik terbit pada matahari adalah hari Jumaat, maka banyakkanlah solat ke atasku. Selawat ke atasku. Awak rasa-rasa para sahabat buat apa? Habis tak ada gendang pun. Kan, gendang pula kan, pelik betul. Yang kita pula kadang-kadang pelik juga kan. Dah ada garis panduan tentang masalah bergendang dalam masjid sebagainya, dia keluarkan oleh JAKIM. Tapi dalam masa sama ada pula orang ini buat juga. Pun JAKIM juga. Astaghfirullahalazim, gila kan. Macam orang macam boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh kan? Tak boleh lah. Ni buku dia kata tak boleh. Betul dia kata dia buat. Nampak tak? Otoriti yang sama buat dua-dua sekali. Otoriti yang sama haramkan Nasyabandi, otoriti yang sama kata tak apa boleh buat. Tak gila? Orang macam, boleh buat tak boleh buat? Selagi tidak bercanggahan dengan akidah ahli sunnah. Siap bila tak bercanggahnya? Astagfirullah. Kalau macam tu cakaplah, Qadiani pun boleh diamalkan, asal tak bercanggah dengan akidah ahli sunnah jemaah. Kan semua sekali, Bahai boleh, Syiah boleh, Ayapin pun boleh. Asalkan tidak bercanggah dengan akidah ahli sunnah jemaah. Kaha Kazab kan, Kaha Al-Kazab pun boleh amalkan asal tak bercanggah. Ayat tu sangat umum lah. Yang kata tak ada penyelewengan dah terbukti. Terbukti dengan dialog diskusi yang dibuat kan. Semua Taala berikan pahala dan ajaran kepada ikhwah kita di Perlis yang banyak mengadakan dialog dan diskusi bagi sampai orang tahu dan faham. Dan bahkan kadang-kadang orang tu cakap seorang-seorang, dia happy lah. Dia happy cakap seorang-seorang. Di depan orang dia terkejat. Kena soal balik baru tahu. Tak cakap seorang memanglah. Solo. Kan, awak duduk seorang-seorang. Cerita macam buat motor laju seorang-seorang. Memanglah. Cuba orang potong. Rasa lemah kan. Orang potong-potong, lemak laju lagi. Baru kita, ada orang laju dari aku. Kalau tidak tu gitu Kan, dia baring atas motor tu gitu Dia bukan dia dah. Saya tengok kadang-kadang budak-budak yang kadang-kadang naik motor kan. Kita kat highway kan, tengah-tengah duduk kan, lepas tu dia tengok, dia baring. Dia laju lagi. Kita macam mana laju lagi? Lepas tu kita duduk tegak pun potong dia. Pandang ni. Dia ketika tu mungkin macam tak hati kan. Yelah time tengok kosong seorang, memanglah. Tengah seorang syok sendiri, memanglah. Tapi bila kita kata benda tu dibentang, dibahaskan, itu yang cara kita ketahui. Kan, bukan masalah. Pasal benda ni berlaku pasal zaman para sahabat Nabi SAW dahulu. Ketika golongan Khawarij, dengan idea mereka ada. Ali sebelum ajak perang, atau sebelum dia serang perkampungan Khawarij, dia hantar Ibn Abbas dulu. Pergi dialog dengan mereka. Ibn Abbas dialog dengan mereka, patah balik.
4,000 orang. 4,000 orang patah balik daripada fahaman mereka. Ini tujuan kita, bukan tujuan kita untuk kata awak duduk sepentas ke dengan ahli bid'ah. Ibn Abbas dia apa? Duduk dengan ahli apa? Ahli sunnah. Khawarij ahli sunnah. Apalah pelik sangat. Tapi kalau kita cakap dengan orang, kita beri peluang untuk mereka menyampaikan hujah mereka. Memang orang sesat tu dah ada kat situ. Awak punya hujah tak pernah sampai pun kat kawan-kawan dia. Ni kadang orang tanya soalan, kenapa kita kadang boleh duduk dengan kumpulan tadi, duduk atas pentas, dia ajak kita datang, tak lari. Sebab kadang-kadang audience dia bukan audience kita. Kita shock sendiri kan, Baitul Salam punya sebahan, geng kita je nak dengar. Tahu tak? Bila tuan-tuan potong masuk TikTok, nak tengok kena maki buat lah. Potong sikit letakkan TikTok. Maki kau-kau. Bukan, kita kat Khadim pun macam tu juga lah. Saya sebenarnya ditugaskan untuk kontroversi punya tajuk. Syekh Hussein ni pasal dia orang tua, dia diam. Saya cakap bab-bab benda baru-baru ke, benda nak bantai orang, saya cakap. Kes yang baru ni tak timbul lagi, jadi saya diam lah. Kalau tu cakap, saya akan cakap. Saya takkan cakap. Memang muka saya ni untuk muka letak. Jadi dia orang buat tau. Geng-geng media kita orang, dia buat pergi kat kubur. Kan, soal jawab kat kubur tu kan. Dia potong, betul masuk kat sini. Dia potong, masuk kat sini. Sampai sekali dia datang. Ustaz, memang Ustaz, kau kita punya video naik. Apa cerita Hani Wahabi, kita punya masuk dekat dalam tu. Dah ada masuk. Memang dia macam tu. Diorang takkan tengok. Kecuali short clip macam tu diorang tengok. Ada pun ceramah kita panjang macam ni, mampus diorang tak dengar. So kadang-kadang bila kita duduk sekali dengan diorang macam ni, dengan macam ni kan, sebelah-sebelah, jadi orang dia akan sibuk nak dengar hujah dia, tapi dia akan dengar hujah kita juga. Itu tajuk asal kita. Bukan kita nak naikkan kawan ni. Ada orang bising kan, kejap duduk sini. Saya kata sejak bila? Lepas tu bila time kita baru ni kan, ramai-ramai bantai. Dia kata hari tu gatal duduk sebelah. Lepas tu sekarang bantai pula. Ketika dia tak serang akidah ahli sunnah wal jamaah, tak serang akidah salaf, lantak dia cakap benda pun. Masa Ali pergi debat dengan Khawarij tu, ada tak para sahabat lain meremehkan usaha dia? Tak boleh macam tu. Oh, tak ada para sahabat cakap yang tu. Ali hantar Ibn Abbas pergi dan pergi uruskan. Terus kita kata kadang-kadang benda macam ni orang kita kena belajar. Bila kita buat kerja, okey, contoh macam kita kerja kita, dakwah ni banyak benda, banyak ruang, sudut. Macam kawan-kawan kita apa daripada MRM, dia buat street dakwah, cakap, dialog dengan orang di tepi jalan, jumpa orang bukan Islam, cakap dia, tawarkan Islam. Kita tak buat. Jiran rumah kita sebelah rumah, mampus tak pernah kita macam tengok dia tiap hari. Nak bagi ke tidak Quran? Bagi Quran kan dia marah aku. Kita buat, serius. Dakwah kita kepada orang banyak. Jumpa ahli kebatilan ni satu benda. Jumpa dengan orang bukan Islam untuk ajak masuk Islam satu benda yang lain. So ruang kita banyak dalam dakwah ni, bagi makan orang miskin ke, kan, tolong orang susah ke. Semua ruang tadi, mungkin kita tak buat benda tu, kita buat benda ni, janganlah remehkan orang. Jangan rasakan kita lah buat kerja semua. Dunia ni, agama Islam tak ada siapa kecuali kita yang buat kerja. Jangan rasa macam tu. Kadang pelik bila manusia ni tak reti. Sebab kita tahu kelemahan kita, kekuatan kita. Dulu macam tajuk Gasma dulu ketika dia buat kan. Tajuk inilah sebenarnya kita nak kumpulkan pasal ada ustaz kita ni pakar lawan Syiah. Yang dia punya hujah ni kita yang tak biasa dengar. Yang ini lawan geng-geng apa batiniah. Yang ini lawan sikit, kita kumpulkan kekuatan tadi, share maklumat sepatutnya. Itu yang asal sebenar penubuhan tadi. Kalau kita bersatu pun macam tu lah. Sebab kita tahu kerja kita dia tak boleh buat. Kerja dia kita tak boleh buat. Janganlah macam tu. Sebab tu macam saya kadang-kadang bila orang tanya, ada seorang kawan kau ni jumpa. Dia kata, ustaz pergi kat Perlis tu sekian-sekian. Duduk dengan orang ni, duduk dengan orang tu. Macam mana ustaz? Entah faham tak kenapa? Dia kata, entah faham tak apa tujuan? Bahkan zaman PKP dulu, antara sebab punca benda ni kita open sikit untuk duduk dengan siapa, berdiskusi sebagainya. Sebab ketika dalam PKP tu, ingat tak? Saya nak masuk ke channel Amin Idris. Amin Idris. Kan kadang-kadang ada separuh orang kita kata dia liberal sikit lah apa benda dan sebagainya kan. Tapi perasan tak, lepas kita duduk dengan dia, kita dapat tune dia untuk terima kan, capal tu salah. Walaupun satu peringkat tu pernah dia macam capal tu tak apa.
Tapi alhamdulillah lah. Tapi memang dia cakap sendiri dengan saya. Dia kata, ustaz, dia kata, saya bawa ustaz masuk kat sini ni, ada orang tak setuju, dia kata. Tu anak saya pun cakap, anak pun sebenarnya ada tak puas hati dengan entah. Cakap direct. Cuma waktu time kita nak masuk tu, kita tanya kawan-kawan kita. Kita bukan tak ada kawan-kawan duduk diam seorang-seorang. Tak boleh. Kita ada kawan kita. Saya tanya Ustaz Fashan, Ustaz Asri, Ustaz Yunus. Kita kan dulu yayasan. Kami duduk dekat yayasan taklim, jadi yayasan tahzir. Kami mengajar kat sini pula, Baisalah jadi batu tahzir. Jadi ketika kita bincang. Jadi Ustaz Fashan kata, audience dia bukan audience kita. Audience yang dengar dia punya program bukan audience kita. So masuk. Ini peluang, dia kata. Oh, ajak. Sekarang tak ajak dah lah. Dia sibuk kerja lain, dia tak ajak lah kita. Tapi ketika dia tengah tak ada orang kan, macam mana nak bantai apa? Geng teori konspirasi. Itu pinjam kita kejap. Dia memang tak boleh pinjam. Lain nak pinjam orang lain macam cakap-cakap berlapik-lapik. Nak cakap terus terang macam tak nak cakap. Dengan kita cakap direct lah. So kadang-kadang benda macam ni kita bercakap ni bukan kita nak audience, nak tarik. Tak. Kadang-kadang mesej kita tak sampai pun. Apa kita cakap ni tak sampai pun pada kumpulan-kumpulan yang pelik-pelik ni. Mungkin ketika kita duduk sebelah dia tu, barulah kan. Pelik kan. Macam apa dengan Piu Faiz. Dia dikatakan sebagai apa? Tertipu. Dia kena jerat. Apa saya kata dia kena jerat? Geng-geng dia kata kena jerat. Sebab dia punya hujah pada hari tersebut memang tak ada nilai langsung. Ada syair tentang Laila Majnun kan. Kalau betul sekalipun Laila Majnun tu, Laila tu memang pernah duduk kat rumah tu. Itu yang Majnun duduk golek-golek dekat dinding tu. Maksud dia memang Laila dekat situ. Yang capal lebih lambang tu sejak bila Nabi kat situ? Saya kata kalau Nabi punya, kita golek, kita beratur. Pukul 8 pagi dia buka, 3 pagi kita tunggu. Tunggu depan tu buat kemah. Kenapa? Nak cium capal Nabi. Tak ada hal. Kalau betul, masa tak betul pun. Lepas tu yang kita teruk tak betul, rajah tu yang diorang beria kan. Gantung dekat dinding lah, gantung kat dahi lah, pakai dekat sekian lah, pakai kat cincin lah. Saya kata itu bukan. Itu tak ada kaitan dengan Nabi pun. Rajah rekaan orang. Lukis, kita pun cium. Kenapa? Sampai dia orang sendiri kata dia kena jerat. Kita tak jerat pun. Pasal sebenarnya kalau kan saya cakap seorang-seorang. Bukan saya cakap dengan dia. Tapi lepas tu ada orang cucuk Amin Idris kata, tak adil lah seorang je cakap. Dia tanya saya, Ustaz, kalau saya ajak orang lain tak apa? Panggil lah, kita dah setuju. Takkan kita tak minta jumpa musuh. Tapi kalau anda kata jumpa tak larilah. Takkan kita lari. Itu je cerita dia. Jadi benda tersebut memang kita kata benda ni satu benda yang kita kena faham. Dalam dakwah ni ada benda kita boleh buat, ada kawan kita boleh buat. Janganlah kita rasa ni kita semua kita buat. Kan? Ada benda kita tak boleh. Macam contoh mengajar Quran. Saya tak boleh mengajar macam Ustaz Faiz. Bukan apa? Tak sabar. Kau ulang balik 3-4 kali. Isteri saya pun nangis kalau saya suruh ulang 3-4 kali. Anak saya pun kata, Abah Karang, kita mengajar kan kita ulang balik. Dia 3-4 kali ulang, dah macam malam anak jiran. Kalau jiran tengok cerita ni, dia terasa kot. Anak dia. Bila saya suruh anak saya ikut Quran yang dekat televisyen tu kan. Saya hafalkan dia, ikut suruh dengar je. Tak kerti baca, tapi suruh dengar. Waktu budak kecil tu datang rumah. Lepas tu bila anak saya baca, dia nak main lagi. Ikut. Tak nak. Apa? Kata apa? Nangis budak tu. Pagi saya kata, awak nangis kamu anak orang. Bila lagi nak bagi tahu, dia boleh kata tak nak, dia pandai lah. Dia boleh kata tak nak. Amboi, kau tak nak. Macam mana ikut sekarang? Dia lari ke bini saya. Mak bapak dah tak ada. Kadang kita tak boleh. Ada orang ada kemahiran sekian, kita kena raikan. Sebab tu ilmu Quran ni, contoh macam ilmu Quran, ilmu tafsir penting. Kalau kata tadabbur penting. Baca Quran penting. Ilmu tajwid penting. Awak nak kata macam, tajwid je. Mulut. Janganlah macam tu. Ini realiti kadang orang tak faham. So sudut ilmu ni tadi macam orang belajar fiqah. Jangan kata orang belajar tafsir tak kuat, tak bagus. Yang belajar tafsir pula kata orang belajar belajar nahwu, grammar bahasa Arab, tak penting. Jangan cakap macam tu. Ilmu ni sentiasa melengkapkan. So awak ambil dari guru sekian satu ilmu, daripada sekian ambil ilmu yang lain. Janganlah kan payah.
Orang kata marah agak. Marah ni. Payah betul. Kadang-kadang pelik. Realiti okey, tapi bab tauhid ni kita tekankan, bab tauhid ni bukan benda kecil. Bab lain tak apa. Pasal kita kata orang tu sekian-sekian kan. Ada orang tu datang jumpa ni dah terlanjur lah anak sebagainya. Saya kata benda ni kita marah pun dah jadi. Nak marah pun jadi. Nak marah mana pun tak boleh pun dah ni dah jadi dah. Jadi move on. Apa benda kita buat? Kalau Allah Ta'ala boleh maafkan, Allah Ta'ala boleh forgive and maafkan kita macam tu tanpa bayaran, tanpa apa-apa, kenapa kita tak boleh maafkan je lah kan? Jangan pestering dia, jangan duk ungkit banyak kali, pasal nanti dia akan rasa down, dia rasa tak ada peluang untuk bertaubat. Jadi relax lah. Kalau kita kata macam pantai, marah, nak marah macam mana lagi? Nak marah macam mana lagi? Benda jadi dah. Sebab tu kadang-kadang benda macam ni kita jaga sikit, pasal kadang bentuk nasihat kita bagi pada orang ni kadang entahlah, pelik betul. Baik. Okey, baik. Dekat kat sini matlamat mempelajari ilmu tauhid. Apa matlamat dia? Tujuan utama mempelajari ilmu tauhid ialah A. Mengeluarkan diri daripada belenggu taklid kepada usaha mencari pendalilan. Okey, dia beza dengan ilmu kalam. Bila ilmu kalam itu, dia sangsikan dulu tentang tajuk Allah wujud ke tidak. Lepas tu baru kita cari dalil apa Allah wujud. Dalam kaedah ahli sunnah, kita memang beriman Allah Ta'ala wujud. Cuma kita cari dalil tadi untuk kita pegang bahawa ini bukannya ustaz cakap, tapi Allah firman, Nabi sabda. Kita bukan logik akal bukan logik akal, tapi dia berpandu kepada ada qala Allah qala Rasulullah. Dan ini para sahabat faham. Itu dalil kita. Bukan logik, itu dalil kita. Dalam ilmu kalam lain. Ilmu kalam ragukan Tuhan tu ada, kemudian gunakan dalil. Selagi tak pandai faham dalil, belum iman betul. Tapi taklid kita ni macam itulah, kita kata beriman Allah Ta'ala. Yalah. Lepas tu mana dalil dia? Dalil kita adalah daripada Quran dan Sunnah tadi. Untuk kita tahu di tempat dia. Macam kadang-kadang ada orang baik, tapi dia tak tahu dalil. Masalah juga. Saya ingat saya jumpa seorang, Allah Ta'ala baik, dihidupkan surau dekat tempat dia tinggal. Dia quarters, isteri dia nurse. Jadi dia orang tinggal quarters tersebut. Dia menjaga apa benda, entah baja ke apa benda dah. Jadi dia panggil saya ceramah dekat tempat perumahan dia lah. Baguslah, dia pasang speaker, dia duit ada kan, pasang speaker sekian. Lepas tu bila time maghrib tu kan, azan barulah geng-geng tu berhenti main takraw. Kalau tak azan tak berhenti main takraw. Dia cuma inisiatif dia dahsyat. Tapi bila dia hantar saya balik sampai separuh jalan dekat Uluyam, Sungai Tua tu kan, dekat sebelum naik ke jalan Sungai Tua tu, ada kedai tom yam. Duduk kat situ. Lepas tu dia cakap, Ustaz, kenapa para ulama' ni suka tambah-tambah nak agama? Saya kata contoh, macam wuduk. Mana ada dalam Quran? Saya pandang muka dia kan. Abang ni kan, dia baik ni orang solat ni. Bukan geng tepi jalan macam lepat. Bukan orang tak solat. Orang solat. Hidupkan surau. Dia boleh kata dengan saya macam ni. Saya pandang muka dia. Dia serius. Nak tengok dia serius kan? Serius. Oh serius. Dia serius betul. Saya pun ambil Quran. Saya ada Quran, saya buka Al-Ma'idah ayat ke-6. Saya kata follow Saya baca, saya terjemahkan. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang beriman, idza qumtum ila shalah, bila kamu nak bangun nak mendirikan solat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Saya terangkan. Ada tak, bila kita tengok macam tu kan, di sini tajuk dia buat selama ni kan, dia ingatkan benda tahu ulama buat. Saya kata bang tu dalam Quran ni bukan ulama buat. Ada, dia kata. Saya ingatkan ulama buat. Wuduk bukannya ni, wuduk tu dia ingat ulama buat. Jadi kadang-kadang beza tau. Bila kita tahu memang daripada qala Allah qala Rasulullah, dia lebih kuat dalam diri kita, baru kita tahu ini adalah perintah Tuhan, ini sabda Nabi kan? Atau contoh macam tambah sikit, ini fahaman para sahabat. Itu penting sebenarnya, mengeluarkan diri daripada belenggu taklid. Kalau tidak kita, kenapa cakap? Orang cakap lah. Tak macam tu. Tapi kita punya pegangan dalil. Dan bukan pula kita jadi macam ilmu kalam, contoh macam mana. Tak macam mana kan. Dia kata kita ni macam Trinity je, iman saja. Kita iman dengan qala Allah qala Rasulullah. Sebab apa beriman? Sebab Allah Ta'ala firmankan. Bukan sebab kerana percaya je.
Kan kita dah syahadah. Kita dah syahadah kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan antaranya adalah beriman kitab. Kalau kitab Quran kata macam tu ada. Yang pergi katanya, macam mana? Oh, ini tak boleh lah. Geng Salafi ni, dia beriman ni macam apa, percaya Trinity. A'udzubillah minasyaitanir. Trinity tu pun tak ada dalam Bible. Bukan qaul Allah qaul Rasulullah. Bukan kata-kata Isa sekalipun. Macam mana nak jadi bahasan? Dia boleh samakan logik tadi. Dia kata macam mana orang Kristian kena percaya Tuhan 3-1-1-3, macam tu juga orang-orang yang Salafi ni beriman bahawa Allah Ta'ala atas arash ke, turun seperti 3 malam, macam tak logik. Tapi tengok kena percaya juga. Itu qala Allah qala Rasulullah. Sebab tu kita beriman. Sebab apa? Allah Ta'ala firmankan. Takkan nak nafikan pula. Pandai dia pula. Pelik kan? Saya tak faham kenapa. Tapi kadang orang tak nampak. Tapi alhamdulillah lah, bagi kita benda ni penzahiran tu berlaku dengan usaha-usaha yang dibuat oleh kawan-kawan kita. Baik. B. Mempertahankan Islam dan akidahnya dengan cara membantah syubhat dan mengisbatkan kebenaran. Sebab dia belajar tauhid, apa syubhat-syubhat yang timbul daripada orang-orang yang tak beriman dengan Tuhan, orang-orang yang mempermainkan akidah Islam, kita dapat cara untuk bantah syubhat-syubhat berkenaan. Bila kita belajar tauhid, pentadbiran Allah Ta'ala, rububiyah, macam Allah Ta'ala menciptakan. Allah kata am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Adakah mereka dicipta dengan tanpa apa-apa menciptakan, atau mereka cipta diri mereka sendiri? Am khalaqus samawati wal ardi bal la yukin. Adakah mereka buat langit dan bumi sendiri? Bahkan mereka tak yakin pun. Kalau mereka cakap pun mereka tak yakin. Ini cara macam Allah Ta'ala nak bantah balik pada orang yang merasakan dunia ni semua jadi dengan sendirinya, tak ada siapa menciptakan. Allah terangkan sistem alam ni kepada kita supaya kita faham. Kadang-kadang kita bila benda macam ni, kadang-kadang orang kata tak percaya dengan agama sebab agama rekat manusia. Awak nak jawab apa? Apa nak jawab? Agama ni kan menyusahkan je. Awak nak jawab apa? So, jadi bila kita belajar tauhid, dia akan memberi pada kita hujah. Sekurang-kurangnya kadang-kadang untuk jaga anak kita, isteri kita, daripada diorang terpengaruh dengan ajaran sesatnya ni. Kalau kita belajar tauhid, kita dapat pertahankan akidah diri kita sendiri dan keluarga kita. Sekurang-kurangnya dan isbatkan kebenaran. C. Membetulkan gambaran yang salah tentang Allah. Mana gambaran salah yang ditimbul oleh golongan, contoh macam orang Kristian, digambarkan Allah Ta'ala ni sebagai apa? Tuhan yang penyayang, takkan menghukum. God is so loving, so loving, so loving. Kan Allah sayang kita, Allah sayang kita. Ayat tersebut betul. Tapi kena ingat, Allah akan hukum kita. Masalah sayang tu satu benda. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran kepada Nabi. Allah kata, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Beritahu hamba-hamba aku bahawa aku ni maha pengampun, maha penyayang. Tapi wa anna adabi wal adabul alim. Tapi azabku azab yang pedih. Dua-dua kena kita iman. Bukan satu je. Iman Allah Ta'ala sayang je. Itu yang jadi kes minum arak, berjudi, berzina, datang hari Ahad. Okey. Masuk duit dan tabung. Kalau belah Amerika Latin, yang mafia ataupun Itali kan, masuk duit dan tabung. Lepas tu padri amin-aminkan, doa-doakan balik. Minggu depan datang pula, dah bunuh, masuk lagi duit dan tabung. Ini realiti mereka. Bagi mereka macam tu. Kita tak boleh. Dalam Islam kita faham bahawa tak ada keampunan boleh didapati dengan sedemikian mudah. Lepas tu kita akan tinggalkan perkara tersebut, bertaubat kepada Allah Ta'ala, menyesali perbuatan berkenaan. Bukan kita buat pula, besok buat lagi, lusa buat lagi, tulat buat lagi. Pasal gambaran salah tentang Tuhan. Macam gambaran macam bila zaman dahulu kan, bila orang bayangkan bila makin banyak amal makin bagus. Tapi Nabi tak ajar macam tu. Nabi bagi tahu kepada kita, inna habal amal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling sukai Allah Ta'ala adalah paling berterusan sekalipun sedikit. Yang bagi kita nak pulun semua sekali kan, nak buat kan. Tapi lupa sebenarnya yang Allah suka adalah paling berterusan sekalipun sedikit. Dan kita dapat gambaran betul. Jika tidak kita bayangkan, bagusnya orang tu buang harta. Kan, tak kahwin. Kan kita macam, tak kahwin. Cinta Tuhan sampai tak kahwin. Takkan ada cinta Allah Ta'ala lebih daripada para anbiya cinta Allah Ta'ala? Takkan mereka ni konon nama wali-wali tadi lebih cinta kepada Allah Ta'ala banding para anbiya cinta Allah Ta'ala? Mustahil lah.
Tapi inilah kadang-kadang permainan kan, dilupakan kita tentang sunnah, kan, sunnah Nabi dan sunnah para anbiya kepada sunnah-sunnah geng-geng apa sufi dan sebagainya. Benda tu realiti. Pasal kita kadang-kadang kita gambarkan. Allah Ta'ala tak jadikan kita untuk contoh macam kejar tentang hubungan dengan dia, tinggalkan hubungan manusia. Tak diajar macam tu juga. So gambaran yang betul. Demikian juga alam. Macam mana alam diciptakan dan apa pengakhiran alam. Kan? Pasal dulu manusia pernah menyangka bahawa alam ini kekal abadi. Kan? Tak ada permulaan, tak ada penamat. Statik. Sehinggalah bila Edwin Hubble kan dia buat teleskop, nampak bintang-bintang ni rupanya bergalih. Dan bergalih tu maksud dia expand. So dia kata kalau hari ni dah macam ni, besok macam ni, kalau kita patah balik semalam, kemarin, minggu lepas, tahun lepas, rupanya itu yang ayat Quran kata apa? Dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Awalam yaral ladzina kafaru, tak melihat ke orang-orang kafir, annas samawat, bahawa seluruh langit. Ada orang kata, Ustaz, sama maksud pembelahan langit tu dengan hujan. Problem di ayat Quran, ayat tu datang annas samawat, bahawa seluruh langit-langit tu, yang 7 lapis tu, wal arda, dan bumi, kanata ratqan, dahulunya bertaut. Fafataknahuma, kami pisahkan kedua-duanya. Jadi orang kaji. Tapi realiti dia benda ni adalah di antara kefahaman kita. Ada permulaan, ada pengakhiran. Dan dunia tak kekal. Kan, bahkan bila kita belajar tauhid, kita belajar daripada dalil, maka kita akan dapat tahu bahawa alam semesta ni akan musnah. Yang sekarang ni orang ramai duk sibuk buat macam apa geng apa Elon Musk dan sebagainya kan. Diorang ada apa SpaceX lah benda. Tahu tak dia nak buat apa? Diorang kata, bumi, diorang tahu dah bumi tak kekal. Boleh kata semua ahli sains sekarang dah setuju bumi tak kekal. So diorang sibuk nak buat kapal, hantar sebahagian manusia pergi tinggal kat planet lain untuk penerusan bangsa manusia untuk hidup. Ini perbuat ni. Bahkan dulu ketika perbincangan ni dibuat, saya tengok apa yang siapa yang mati dah tu, yang duduk atas kursi roda, apa Stephen Hawking kan? Stephen Hawking, dia katakan dia ni memang hebat bab fizik kan. Dia jadi host. Bercakap menjelaskan tentang possibility untuk hantar manusia keluar, apa cabaran dia. Cabaran pertama adalah masalah apa? Umur. Sebab kita keluar ke sana, nak pergi sana, kat planet tu, dari sini pergi sana, 2000 tahun cahaya. Bukan 2000 tahun dunia. 2000 tahun cahaya. Pakcik-pakcik yang pergi ni kan, katakan muda pergi, kalau kata baby sekalipun, sampai kat sana 2000 tahun, apa tinggal? Tinggal apa? Tinggal tulang. Lepas tu tak ada graviti. Sendi kita hilang. Ni, tulang kita hancur. Kita sekarang ada mass, ada lagi apa panggil apa tulang kita ada kekerasan dan sebagainya sebab kita duduk tiap-tiap hari bangun. Tak percaya, try baring je. Try baring. Tak usah buat kerja. Duduk diam, tengok apa jadi. Sendi-sendi ni akan berhenti berfungsi. Duduk kat atas dulu apa yang apa Syekh Muzaffar waktu dia pergi dekat ISS 2 minggu je. Turun tu tak boleh jalan. Turun tu dia tak kena papah. Pergi apa buat fisio, lepas tu boleh keluar salam orang. Buat tu turun tu mana boleh bangun. Dia kata duduk kat atas beberapa hari, dia kata kalsium dengan fosforus daripada tulang dia dah tinggalkan tulang dia. Otot dia mengecil. Sebab tak ada beban. Tak ada beban, hilanglah otot. Lepas tu semua sekali, macam nak hidup kalau hantar, macam contohlah kata, itu 2 minggu kalau hantar sampai ke ke Marikh 5 tahun. Turun-turun orang kerja dia, dia sotong kot. Cair semua, geli-geli tak keluar. Faham tak? Ini benda realiti. Alam ni tak kekal. Kita tahu kita tak boleh keluar dari bumi ni. Sibuklah nak duduk sinilah, nak buat sinilah, nak buat sinilah. Tak boleh. Tak boleh. So kita tahu alam semesta ni, apa realiti dia. Benda yang ada bukan kuasa sendiri, Allah Ta'ala yang jadikan. Juga kehidupan, nyawa. Nyawa datang ni kan. Kadang orang kata nyawa tu datang sendiri. Mana ada? Tahu kan? Tapi tak tahulah. Tak tahu sebenarnya. Okay. Tajuk dia zaman Joseph Stalin. Joseph Stalin, zaman dia memerintah, dia tugaskan seorang ahli sains bernama Alexander Oparin
Dia patutlah pula. Dia berhenti dia ke? Jadi banyak benda apa sentuh orang sukalah. Nanti kan yang kena bukan kurang. Ni Alexander Oparin. Sini boleh buat. Alexander Oparin ni. Ni lelaki ni. Dia ni telah ditugaskan oleh kerajaan Rusia untuk buat nyawa. Puluhan tahun dia buat kajian. Akhirnya dia kata apa? Nyawa dari atas. Dia terpaksa kata nyawa dari atas. Pasal nyawa tak ada dekat dalam dunia ni. Sebab dia kata macam ni, manusia ni, tuan-tuan tengok kita ni gabungan unsur-unsur bumi. Kita ada nitrogen, hidrogen, oksigen, karbon, sulfur, magnesium, potasium. Yang bahan tadi membina diri kita. Kita ada air. Air badan kita hidrogen, oksigen. Kita ada lemak. Atau kita ada protein kan. Lemak protein kita tu, asid amino tu terdiri daripada 5 benda. Nitrogen, hidrogen, karbon, sulfur, nitrogen, hidrogen, oksigen, karbon, sulfur. 5 ni membentuk asid amino. So benda-benda ni bahan kita. Saya ingat dalam buku, tak apa quote kan? Ke tak boleh? Dr. Sukardawi. Boleh kan? Ke sini tak boleh? Boleh kan? Okay. Dalam buku dia Al-Imanul Hayah, Iman dan Kehidupan, dia kata manusia ni kalau kita pecahkan dia ada belerang sulfur cukup bersihkan kutu seekor anjing. Ada karbon cukup untuk buat 3 batang pensel. Dia ada air sekian-sekian banyak. Pecah kalau kita pecahkan substance kita. So nyawa datang mana? Lepas tu diorang, Alexander Oparin, kenapa nama dia hilang? Sebab dia cakap kalimah tu. Dia kata nyawa dia dari atas. So diorang nakkan nyawa tu datang sendiri dekat bumi ni. Kan lepas ikan kan, lepas apa bakteria tu kena kilat bla bla bla. Jadi minion. Kan ada cerita minion ni kan. Dia tengok ikan, ikan ada apa, ikan jadi biawak, dia pun naik atas darat. Dia cik bos. Kan bos toki kat restoran. Dia cik bos kan. Dia cik bos, jadi dia tukar-tukar tempat. Kerana dia evolve. Kan dia pada jadi ikan jadi biawak. Sebab apa? Tengok opportunity kehidupan dekat daratan lagi banyak. Maka dia pun jadi biawak. Apa biawak? Best jadi burung pula. Sebab apa? Tahu tak geng-geng sewil ni? Saya kata ahli sains kan. Dia kata biawak dengan burung tu ada connection sebab kaki burung tu kan bersisik. Simple macam tu je. Yang kita pun macam, kami setuju. Kan? Kadang geng-geng cerita konspirasi kau bukannya baca sangat pun. Kalau ada bincang pasal sains, bincang saya. Jadi realiti dia memang diorang cuba faham macam tu. Sedangkan nyawa tu yang last kali Alexander Oparin ni tidak lagi dipakai cerita dia. Bahkan bila perbincangan tentang lumpur alam ni, asalnya lumpur, kemudian kilat kena datang asid amino. Benda ni Alexander Oparin yang buat dulu. Tapi diorang naik highlightkan nama saintis Amerika Syarikat. 2 orang. Dia pakai soup of life dia kata. Benda tu tak ada nyawa. Kalau asid amino tu sendiri pun tak ada nyawa. Macam air ni tak ada nyawa. Badan kita ada nyawa. Datang mana nyawa? Ni semua ni berkait dengan tauhid. Kalau kita nak faham tentang pentadbiran pengurusan Allah Ta'ala kepada diri kita, menghentikan kita untuk panggil apa? Ada idea-idea pelik-pelik tadi. Konon daripada beruk lah, daripada sekian lah dan sebagainya. Okay? Betul kan? Tentang kehidupan dan hubungannya dengan yang lain. Hubungan kita dengan yang lain, semua sekali kita akan belajar daripada tauhid. Baik. Panjang. Wallahu a'lam. Ya betul lah kan, baca kan tak berhenti. Kita biasa baca 3-4 jam, 4 jam kelas biasa kan buat. Yang udah homework je. Siapa yang tak siap lagi hantar siapa tak tahu benda nak buat tengok video balik. Tengok benda lain bukan macam-macam benda tengok. TikTok lah apa benda, tengok benda tu. Baik, kita berhenti sini, nanti kita bincangkan kewajipan beriltizam dengan akidah yang sahih. Kenapa kita kena wajib untuk beriltizam dengan akidah yang betul? Apa salahnya kalau kita faham suka hati kita? Nanti kita akan bincangkan. Baik.
Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.